Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung lagi topik kita pada hari ini dalam bidang sirah, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Jadi untuk topik sebelum ni kita telah tengok kepada isi kandungan perjanjian Hudaibiyah dan kesannya. Untuk hari ini kita akan tengok kepada iktibar perjanjian Hudaibiyah dan juga hikmah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Sebagai seorang pemimpin, kita mestilah bijak dalam mengatur strategi. Contohnya kalau kamu daripada dalam kelas, setiap kelas kamu ada ketua kelas. Jadi sebagai ketua kelas adalah pemimpin dalam setiap kelas. Harus bijak dalam mengatur strategi dan merancang strategi di dalam kelas. Tapi untuk perjanjian Hudaibiyah, kita nampak peristiwa daripada kisah perjanjian Hudaibiyah ini, sebagai seorang pemimpin haruslah bijak untuk melakukan setiap pergerakan dalam sesuatu perkara yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, mengatasi masalah dengan tenang. Kamu harus bijak dalam mengatasi masalah dengan tenang dan rasional. Sebagai seorang pemimpin, kita tak boleh mengambil keputusan untuk buat satu keputusan tu dengan terburu-buru. Mesti bijak dan tenang. Tidak boleh dalam keadaan kita tergesa-gesa untuk membuat sesuatu keputusan. Jadi sebagai seorang pemimpin haruslah bijak, tenang dalam membuat sesuatu keputusan. Kemudian yang ketiga, bijak dalam membuat keputusan. Bijak dalam membuat keputusan ni sebagai seorang pemimpin yang utama sekali adalah untuk sentiasa ingat yang kita memimpin berada di atas, mesti bijak dalam melakukan keputusan. Kemudian kita tengok kepada segi sebagai seorang yang dipimpin. Tadi sebagai seorang yang memimpin, sekarang sebagai seorang yang dipimpin. Itu orang bawahan lah contohnya ya. Contohnya kamu di dalam kelas. Yang bukan ketua kelas adalah yang dipimpin. Okey. Sebagai seorang yang dipimpin, kita mesti taat kepada pemimpin. Taat tu bukan kata kita ikut semua cakap pemimpin, tapi taat dari segi kita kena ikut apa yang pemimpin minta dari segi patuh pada arahan yang betul lah. Jangan yang tak elok pun kita ikut. Jadi setiap yang betul kita ikut. Yang Allah kata yang baik kita ikut, yang tak elok kita tinggalkan. Jadi kalau kata pemimpin memberi arahan yang tidak elok, kita tak boleh ikutlah. Taat kepada benda-benda yang patuh syariah, yang mengikut syarak yang Allah telah tentukan. Kemudian yang kedua, berganding bahu bersama pemimpin. Okay, dari segi ni sebagai seorang yang dipimpin, mestilah ikut apa yang pemimpin dah bagi arahan. Tak bolehlah kita mengatakan tidak kepada apa yang arahan yang pemimpin telah beri. Contoh, ketua kelas minta semua bising, semua jangan bising dalam kelas. Jadi tak bolehlah kamu menidakkan dia, sebab dia sebagai pemimpin, kita kena ikut apa yang arahan yang dia telah bagi. Contoh, dia sebagai pemimpin mendapat arahan daripada seorang guru. Kalau ketua kelas pula, dia adalah dipimpin oleh seorang guru. Guru adalah pemimpin kepada ketua kelas, dan ketua kelas adalah pemimpin kepada murid-murid yang lain. Okey, sama juga dalam perjanjian Hudaibiyah ni, kita kena ikut arahan ketua yang berada di atas. Siapa dia ketua pemimpin dalam perjanjian Hudaibiyah? Rasulullah SAW. Okey, kemudian yang ketiga, toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah bila mana kita berada dalam satu kumpulan dan kita ada ketua dan ada yang dipimpin. Seorang yang dipimpin mestilah ada sikap toleransi. Bukan sahaja orang yang dipimpin sebenarnya, tapi orang yang memimpin pun kena ada toleransi. Toleransi ni apa? Bila kita ada salah faham, kita sentiasa bertukar pendapat. Tak bolehlah seorang je nak betul kan. Bila seorang nak betul, tak semua masalah tu akan selesai. Jadi dengan adanya sikap toleransi, kita akan dapat menyelesaikan masalah tu dengan tenang dan baik. Okey? Kemudian kita tengok daripada segi sebagai seorang Muslim. Sebagai seorang Muslim ni adalah sebagai seorang Islam. Yang pertama sekali, iktibar yang kita akan dapat adalah taat kepada Allah dan Rasul. Bila mana kita duduk di dalam satu kelompok yang ada pemimpin dan orang yang dipimpin, kita akan lebih taat kepada perintah Allah dan Rasul. Sebagai orang Islam, itulah utamanya iktibar yang kita akan dapat daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah ni. Okay, yang kedua, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ni dari segi berbagai segi. Contohnya, kalau dalam perjanjian Hudaibiyah ni
setiap perjalanan yang dalam perjanjian Hudaibiyah nak mendapatkan perjanjian yang sebenar tu, bersungguh-sungguh membuat sesuatu tu. Tak bolehlah kita buat separuh jalan. Okey, sama juga kamu dalam kelas. Ustaz, ustazah, guru-guru bagi latihan, guru-guru bagi aktiviti, bagi kerja. Jangan buat kerja separuh jalan. Bersungguh-sungguh buat sehingga akhir. Okey. Dan yang ketiga, menepati janji. Ini pun yang utama, menepati janji. Sebagai seorang Islam, kita wajib menepati janji. Setiap janji yang kita telah buat, kita mesti tepati. Okey. Bukan daripada segi tepati janji masa sahaja, daripada segi bila kita cakap, daripada keluar daripada mulut kita, okey, kita dah buat perjanjian ni begini. Contohnya, dalam kelas, contoh dalam kelas, kita dah buat perjanjian dalam kelas tak boleh buang sampah merata-rata, tak boleh ada pergaduhan, tak boleh ada salah faham, tak boleh ada yang cakap kasar. Itu dah ada dalam perjanjian yang dia buat dalam kelas. Jadi kita kena ikut, kena patuh, kena ikut dengan setiap perjanjian. Jangan kita tidak menepati janji. Dan yang terakhir, kita tengok kepada hikmah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama iaitu membuktikan Islam adalah agama kedamaian. Dalam perjanjian Hudaibiyah kita boleh tengok Islam ini adalah agama yang damai, agama yang cinta akan kedamaian, agama yang tidak kita boleh nampak tak ada pergaduhan. Kita bila ada satu-satu salah faham tu, kita berbincang dulu, kita berbincang dan kita akan mencari solusi kepada sesuatu permasalahan. Jadi tidak ada pergaduhan dan tidak ada kekacauan dalam agama Islam. Okey, yang kedua hikmahnya adalah dakwah Islam semakin berkembang. Dalam perjanjian Hudaibiyah kita nampak bila Rasulullah SAW berhijrah dari satu tempat ke satu tempat tu, dakwah Islam semakin berkembang ke negeri-negeri lain, ke tempat-tempat lain juga. Jadi dan yang terakhir, titik permulaan kepada pembukaan Kota Mekah. Jadi untuk topik yang seterusnya kita akan masuk kepada tajuk pembukaan Kota Mekah. Yang ni saya akan cerita untuk next tajuk yang seterusnya. Baik, itu saja untuk hari ini. Saya minta kamu buat nota daripada slide yang saya telah sediakan dan tulis dalam buku latihan. Okey, itu saja untuk soalan. Boleh kemukakan dalam WhatsApp mesej Ustazah. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.